أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Surah ini disebut surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ni kita panggil dalil. Bayyinah makna keterangan, dalil, affidavit yang dibuka sekarang. Islam sangat-sangat perlu kepada manusia supaya manusia mempunyai bayyinah. Makna tiap-tiap perkara yang kita buat, kita berkecek, kita meniaga, kita berpolitik, kita berumah tangga, apa sahaja pun biar ada hujah. Cadang ke akhirat kelak bila Tuhan tanya kita, kita boleh buat, kita boleh sebut saya buat lagu ni Tuhan kerana hujahnya begini. Saya beli barang ni, saya jual barang ni, saya meniaga, saya berpolitik, saya makoh, saya bini, beranak, saya bercerai, saya perang. Dalilnya begini. Dalil itu mesti Rasulun min Allah, mari daripada Allah, mari daripada Rasul sendiri. Kalau dalil yang kita reka sendiri itu bukan dalil, itu dalil namanya. Baiklah, belum daripada kita masuk surah Al-Bayyinah, kita ingat balik surah kita baca dalam minggu lepas, khususnya surah dekat sekali, iaitu surah apa namanya, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila kita baca surah ni, Izazu kita panggil, ingat dalam sembahyang, dua sembahyang baik, kita ingat bahawa bumi aku duk pijak ni, aku duk buat rumah, aku duk buat jalan raya, aku duk menanam ni, satu masa kelak akan digoncang, akan digegak gempitakan seluruhnya. Bukan saja gempa bumi sikit lagi tempat-tempat tertentu, tidak. Bukan seluruh bumi ini akan dikocok, akan digempakan oleh Allah Ta'ala bagi membolehkan manusia hok hidup, hok mati dalam kubur tu hidup balik. Wa tubik keluar, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila bumi ini berkocok, maka manusia-manusia tak kira kaya, miskin, raja, rakyat, presiden, MB, TMB, apa panggil menteri, berapa semua ni akan tubik berlaku daripada kubur bumi. Lepas tubik habis licin, tikatum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila tubik habis licin orang, maka sebanyak mana kerja buat kita, aktiviti kita dunia lah ni, macam saya duk mengajar tuan-tuan dengar, orang tu beli, orang ni jual, semua aktiviti kita ni akan ditunjuk balik. Liyurau a'malahum, manusia semua akan ditunjuk balik segala kerja buat mereka. Kerja buat
apa saja semayang, kau ibadat, kau bercuri, kau berjudi, kau berkatok, kau apa semua sekali, semua ni amalan orang panggil. Dan akan ditunjuk semula. Supaya bila tunjuk semula tu jelas lah kita. Kalau nampak jenis syurga pun, syurga lah. Kalau jenis neraka pun, neraka lah. Itu dia kesudahan. Barulah sudah aktiviti hidup kita. Lelah ni tak sudah lagi. Mati, kata kita mati, tak sudah lagi kerja kita. Mati satu proses hidup. Masuklah kubur satu proses hidup. Tu bila berjumpa akhirat dengan Tuhan, tentu syurga neraka, sekat tu barulah habis kerja kita. Hak syurga pun syurga lah, hak neraka pun neraka lah, khalidin. Kita ingat begitu, hak kita belajar minggu lepas, barulah boleh kita sendiri boleh bawa diri apa ni. Tak payah polis duk kawal kita, tak payah mokpok duk maruh kita, tak payah cikgu duk godam belakang kita, kita sendiri boleh betul diri. Hasil daripada kita yakin bahawa wujud dunia ni mau tak mau terpaksa didedah balik segala kerja buat kita. Syurga neraka petang kita. Kita nak masuk syurga, kita usaha sendiri. Kita nak masuk neraka, bahasa pagi masuk neraka, silakan, tak ada apa. Tanya kita neraka. Dan belum pada tu sikit surah Wal-Adiyat. Wal-Adiyat ni Tuhan wayak kita. Kita sebagai manusia, kita sendiri tak erti kita kalau selagi tukang buat kita tak wayak pada kita. Tukang buat kita ni Allah Subhanahu Taala. Nak kata Tuhan, nak kata Allah Taala ni engineer buat kita, kau nak kata arkitek buat kita, kau nak kata mekanikal buat kita, kategori lah. Yang pentingnya dia buat kita nama Allah. Dia yang buat, dia yang mereka bentuk rupa, dia yang membuat apa semua sekali. Dan dia sebut manusia ni bahasa tak erti kena budi. Sedangkan budi yang paling banyak sekali daripada aku. Aku buat dia. Aku tebuk lubang hidung dia, aku tebuk lubang lekung dia, aku tebuk lubang telinga dia, aku tebuk lubang mata dia. Taknya peduli pun pada aku kata dia. Sedangkan begitu sekali banyak budi aku beri kepada dia. Innal insan li rabbih lakanud. Manusia ni bahasa jenis tak kena budi, tak kena budi aku. Lepas tu dia betulan dia bersupahnya wal-adiyati. Wal-adiyati supahnya kuda. Dia wayak kuda menatang, dia hidup dengan rupuk je. Ikut tuan dia beri rupuk kering dia makan, beri berapa pun dia makan pun bila dia pecuk kuda ni, tuan dia pecuk, dia belum subuh tengah sejuk-sejuk nak pergi merapuk, dia pergi. Kuda menatang, dia hanya hidup dengan rupuk tuan beri je. Bila tuan dia naik belakang dia pecuk pergi ke perang tengah dia pagi tengah sejuk, dia hungar pergi dia. Kalau tahu kuda bodoh begitu mau pergi taat pada Tuhan dia, mu hak cerdik bapa tak taat pada aku. Itu sendirian yang begitu sekali pahit dia beri Allah Taala. Nak terasa kau tidak sendirian, tak terasa kita punya masalah. Baik hari ni yang pula masuk surah Lam Yakuni. Lam Yakuni ada kagak dari sejarah hamba orang duk pondok Jami hari itu. Orang duk pondok Jami hari itu, dia kalau budak-budak kampung habis Quran dia namat. Ibu bapa namat. Nama ni dia panggil orang pondok di rumah dia. Orang pondok ni kena baca wadduha. Wadduha baca mulut. Baca mulut pas orang-orang. Daripada start wadduha sampai akhir, tiap-tiap orang kena mengaji, kena baca. Anak dia ni pakar style Arab Mekah. Nak royak kehormatan dia beri oleh ibu bapa Jamiah itu pada anak murid, pada anak dia bila habis Quran kena baca semula depan anak pondok. Dan anak pondok ni hak cerdik sikit, dia lari, dia pergi duduk tepat dia cekak tak kena Lam Yakuni. Kalau Lam Yakuni ngalam apa ni Iqra bismillah berkelam panjang. Perlu kalau kena Lam Yakuni tu perlu orang pondok. Kerana ketika tu orang pondok ni tidak bersahur sangat apa Quran. Tak ada apa ni, tak ada apa ni rangsangan untuk orang pondok apa Quran. Jam yang itu 50 tahun gitu jam yang duduk pondok. Kok yang adanya matan Jermi, apa kenapa matan Jermi, kenapa matan Alpiyah bin Malik, kenapa mata Bino dipanggil ni benda berlagu ni jam yang itu sahur. Kalau kita boleh apa Jermi, apa mata Mimo, apa Al-Malik, Quran yang itu kata apa. Itu cara pendedahan agama kita 50 tahun hari itu. Lah ni baru timbul balik semangat nak hafal Quran. Hafal Quran mata Alpiyah bin Malik pakai tak cara dalam. Budak-budak ngaji pondok pada datang bukan baca Arab. Kan tak peduli pula. Alpiyah tak beli, Jermiah tak boleh pakai mapu, tak ada khabar. Betapa habis ini. Lagu tu pula tukar pakai habis. Jadi tak sah umur dia sagak kemak baru sah masalah. Habis itu kan. Ini sejarah hamba yang duduk pondok
Kalau sebut lam yakuni juga perlu hujah lah. Kita cari tempat duduk cekak kau tak kenal lam yakuni. Bui kau orang hok tua-tua sekak kepala telung kita panggil bui kau tu baca lam yakuni. Baiklah. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak adalah orang kafir, baik orang kafir itu jenis ahli kitab, baik orang kafir itu jenis musyrikin sendiri, tidak renggan daripada kafir dia, terus menerus dengan kafir dia hingga sampainya datang pada mereka itu bayyinah, hujjah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Hujjahnya apa? Ialah rasul daripada Allah. Rasul ni kerja dia, satu daripada kerja dia membaca beberapa suhuf yang bersih, yang dibersihkan daripada segala karut marut dunia. Fiha kutubun qayyimah. Dalam suhuf ini kitab-kitab yang berharga. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidak menjadi pecah belah orang-orang yang telah pun diberi kitab pada mereka kecuali setelah mereka sendiri sampai pada mereka hujjah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan padahal tak ada benar yang disuruh mereka itu kecuali sekarang, iaitu menjadi hamba bagi Allah dengan penuh ikhlas, hunafa. Agama yang disuruh dia pikul tu hunafa. Hunafa ni asal mana? Hunafa ni condong pada hak betul. Agama Islam ni orang panggil agama Hanif. Hanif jamak dia hunafa. Hanif maknanya condong pada hak betul, mirip pada hak betul. Wa yuqimus salat, dan mereka juga disuruh sembahyang dengan cermat. Wa yutuz zakat, dan mereka juga disuruh bekerja siapa boleh beri zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah cara hidup yang betul. Ini para hadirin semua, Allah Ta'ala cerita hakikat Allah panggil hakikat iman dan hakikat sejarah. Hakikat ni benda hak dalam, hak luar ni orang panggil sifat. Putih hitam ni orang panggil sifat. Tinggi rendah ni orang panggil sifat. Iman kupur ni orang panggil sifat. Mukmin kafir ni orang panggil sifat. Berat ringan, ini benda panggil sifat. Sifat ni benda yang tidak boleh duduk seorang kecuali dia kena berekal dengan benda lain. Orang panggil sifat macam putih, hitam, berat ringan. Mana boleh sebut berat kalau tidak berekal dengan besi, tak berekal dengan berat, tak berekal dengan barang-barang tertentu. Benda yang bahasa berekal dengan orang ni orang panggil sifat. Dan benda tu sendiri orang panggil zat ataupun hakikat. Itu nak ayat. So yang keduanya, kita kapung kita panggil hakikat, ilmu hakikat. Kemarin ada retin lagi pejabat apa, pegawai tu ayat kamu dia kata ada retin nak jumpa. Mereka tanya dia buat apa dia, nak tanya ilmu hakikat. Mereka kata ikut orang lain lah. Saya mengikut cerita pegawai tu nya, dia sudah pergi dah jumpa dengan Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh. Tok Guru, jadi dengan sebab kawan tu kecek pelik sangat, dia kata ilmu retin, kata yang Tok Guru tu ilmu makcik ni tinggi pada ambon, kata dia. Cara Tok Guru tu nak lepas kan. Hakikat ni gini lah, tasawuf. Kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu tasawuf. Tiap-tiap manusia mesti mempunyai dua. Fiqh pun dia kena reti, tasawuf pun dia kena reti. Kenapa? Kerana tubuh manusia sendiri itu dua. Kita sedar atau tidak tu kita punya pasal lah. Tapi tubuh kita ni dua. Satunya tubuh orang fiqh, orang panggil jisim. Tangan, kaki, mulut, lidah, kecek, menengok, mendengar, berapa ni hak orang fiqh. Fiqh royak, tengok hak ni boleh, tengok hak tu tak boleh. Dengar hak ni boleh, dengar hak tu tak boleh. Gi sini boleh, gi situ tak boleh. Ni boleh tak boleh, halal haram ni hak orang fiqh. Dia kita dengan sebab kita ni ada tubuh, maka wajib tak kita reti ilmu fiqh. Halal haram, sunat makruh, boleh tak boleh, dosa pahala, gapo ni kena reti. Kalau tak reti hak ni akhirat kelak bakal pilih hidup. So, yang keduanya pula orang panggil ikhlas.
Hak ni kena buat dengan ikhlas. Hak ni kena tinggal dengan ikhlas. Hak ni kena jual dengan ikhlas. Hak ni tak boleh jual dengan ikhlas. Rekek sama dengan buat dengan ikhlas, makan dengan ikhlas, tidur dengan ikhlas, bangun dengan ikhlas, bini beranak dengan ikhlas, bercerai dengan ikhlas. Ikhlas diri tu buat lagu mana? Ikhlas diri tu tak nampak luar, kerana ikhlas ni bergantung dengan dalam, bergantung dengan hati kita. Kita akan panggil qalbu, hati. Hati ni orang panggil ruh, orang panggil hati, orang panggil rohani, orang panggil. Hak ni lah orang kafir panggil hakikat. Tasawuf ke hakikat ke. Dalam Quran panggil wa yuzakkihim, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Hakikat ialah tasawuf. Tasawuf hakikat. Artinya bila kita buat sekara, buat lillahi ta'ala. Semaya sendiri itu wajib. Atau gepeko. Semaya dengan ikhlas. Ikhlas lagu mana? Ikhlas sekara orang ada apa, orang ada ke orang tak ada, kau kena semaya. Kita buti letih basikal, kata mutu gapo. Nampak masjid kita buti. Buti kan sama ada kena letih ke ataupun kena semaya ke, ikut gila. Asalkan kita buti lillah, kan ikhlas. Sebab tu orang kata bila buti di masjid jalan jauh Kuala Lumpur mana, sebab masjid setengah orang buti masjid buat air ya. Sudah buat itu baik ya. Allah, buti di masjid kecil berok ya. Buti di masjid untuk kecilnya. Dia mengerti ke masjid tu ke apa? Kok mana buti di masjid kecil buang kecil ya, lepas tu tubik pergi lalu akhirat pula kena soal. Masjid soal, dia kata mamat, mau buti dak hari tu di masjid aku? Mau buti kecil ya. Tak sudi sembahyang 2 rakaat, tak berlaku. Nak jawab apa nak akhirat? Tapi lama kita buti tengok masjid macam-macam buti kecil-kecil berok kan. Mandi-mandi tubik pergi. Tak ada sudi lah sembahyang 2 rakaat. Dia tunjuk keikhlasan membuti masjid. Kalau buti masjid nak kecil kan, baik buti dia di restoran mana lah. Baik buti kecil dah cacan pergi sungai buat pelbu kubas ni, ada apa-apa. Mati ikhlas. Jadi hidup atas dunia ni, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Itu dia. Baiklah. Balik pada ayatnya, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tujuannya orang kafir dia start kafir lalu. Kenapa? Kafir ni paling lebih banyak daripada orang mukmin. Kafir ni makna penat. Asal makna kafara ni makna penat, kambuh. Bila kita kambuh benda dah lubang, bah kita bubuh benda dah lubang, kita kata lebuh benih lah, benih jagung ke benih padi, pas kita kuih tanah, kambuh tadi. Perbuatan kita disebut kafara. Orang pak tani ni dia paling kafir belakang. Senyum marah lah. Orang pak tani, tanah jagung, tanah berapa, bila kita bubuh benih dalam lubang, pas kita kambuh, perbuatan kita disebut kafar kafir. Orang kafir dia paling kafir, baik Melayu, baik Arab, baik apa semua sekali, hak kafir ni kerana dia penat benih hak Tuhan beri, benih hak dari langit Tuhan beri pada kita supaya tanah hatinya ialah iman, tauhid billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni benih bubuh di mana? Bukan bubuh dalam tanah, bubuh dalam hati. Setengah orang bila bubuh dalam hati maka hidup. Apa panggil tumbuh lagu mana? Tumbuh hasil daripada tumbuh benih la ilallah ni kecek, tidak nak menipu, tidak nak mentuduh orang, tidak nak pelaga orang, tidak nak hasut orang. Kalau buat kerja pula, buat kerja untuk cari rezeki halal, tidak kata payah pitih nak curi tidak. Biar betul-betul hidup atas dunia ni yakin 100% bahawa yang berkuasa di muka dunia ni Allah. Kita tengok Allah pun Allah ada, tak tengok Allah Ta'ala juga. Tidak kata paling kanan paling kiri ada orang ke, ada polis ke, tak. Ada orang, tak ada orang, ada apa tak ada boleh pun. Kalau nak buat agak ni kenapa? Kerana agak ni Tuhan suruh semayang kau puasa kau, kawan nak buat agak ni, kawan nak kata agak ni, kawan nak begini, kawan nak begini. Buat lagu tu tanda benih kok ya Tuhan bubuh dalam hati dia tu hidup molek, bercening molek, boh molek. Jadi ada orang kafir, sama ada Melayu, kafir jenis Melayu, kafir jenis Arab, kafir jenis Cina, kafir jenis mana, benih tak ada berlaku. Tahu berlaku atas dunia ni tidak mak kita buat. Kalau kita buat anak itu dunia ada dah. Mak kita buat anak itu dunia ni ada dah. Artinya ada orang lain buat dah. Kita beranak tu boleh nyawa dah. Arti udara ni ada dah. Lepas tu boleh minum air ada dah. Boleh je atas bumi ada dah. Siapa dia buat?
mak kita ada, cik kita ada, kerajaan kita ada, syarikat kita ada, dah ada orang lain buat. Siapa dia buat bombing, siapa dia buat udara, siapa dia buat sayang mentari, siapa dia buat angin, siapa dia buat apa? Orang panggil Allah. Kalau mu tak percaya Allah buat baik, siapa dia buat? Itu senang. Kalau mu tak percaya apa Allah buat, siapa dia buat? Nak kata mu kata ayah aku nak kita ada dah ben. Nak kata cik tok kita kata waktu ada hari aku mari dunia hari tu benda ni ada berlaku dah. Aku tu orang lain buat. Siapa dia buat? Cara senangnya Allah. Kau tak percaya, wayak siapa dia? Bila wayak siapa dia tak ada wayak, arti hak mu kata lah mungkin hak tidak pak lain tak betul. Kena ngaku pak Allah ni buat. Sementara jumpa hak lain buat, ngaku dulu Allah yang buat. Tu dia dulu. Kalau dia ulihan mikir, orang yang mikir benda lagu ni banding orang tak mikir, banyak orang tak mikir. Bukan berani tak besar di sekolah, lepas tu masuk universiti, lepas boleh universiti, boleh sejik, buat kerja usaha yang ketua mau pak kapung tak ingat ni perangai orang mau pak kapung tengok anak dia Kuala Lumpur kerja ni, lepas tu marilah umur tok guru cari sama seria anak tak ada duk kerja Kuala Lumpur kena ingat Tuhan pak dia tak ingat pak dia mak dia duk dukung dia kecil berok dia kecil tak ingat. Ni perangai orang lakanud innal insan li rabbih lakanudun. Manusia ni bahasa perangai, bahasa tak kerti kena budi. Tu dia tu. Kemudian Tuhan kata, hak kafir ni pula ada dua pula. Ada ahli kitab, ada al-musyrikin. Ahli kitab mana? Orang megang kitab. Orang duk mengajar kitab, orang duk kepik kitab, orang duk tengok kitab. Pun kafir molek Allah. Musyrikin sama telah lah. Kalau tak kenal kitab, tak kenal mencapai masyarakat, panggil musyrikin. Ahli kitab ni maksud dia ahli kitab ni apa nama ni, Yahudi Nasara lah. Yahudi ni Allah hidup perang dengan Palestin, Yahudi ni dia apa ni, tok guru dia ataupun nabi dia Nabi Musa. So lagi orang panggil Nasara, Kristian orang panggil. Tok guru dia nabi Isa. Kedua-dua nabi ni ada kitab belaka. Hak ni ada kitab nama Taurat. Waktu ada kitab namanya Injil. Pakhlala ni pun Taurat pun orang ada sebut lagi. Ada orang yang mengaku hak dia baca Taurat. Dan pakhlala ni pun ada orang mengaku bahawa dia ni baca Injil. Hak zaman dulu orang panggil Old Testament. Hak dia sikit orang panggil apa, New Testament. Kedua-dua itu yang kata kafir. Kenapa? Kerana zaman Nabi Musa habis dah. Zaman Nabi Isa habis dah. Lah ni zaman Nabi Muhammad. Aku lantik Nabi Musa untuk tipu tertentu, aku lantik Nabi Isa untuk tipu tertentu. Lah ni aku lantik Nabi Muhammad pula sampai kiamat. Orang Melayu kau dia ni, kita ni, orang Cina kau kita ni, orang putih kau kita ni, kita kena reti nabi-nabi ni hak Tuhan lantik. Bukan pandai-pandai kita pilih dak. Bila Tuhan lantik untuk tipu tertentu, bila habis masa dia habislah. Itu orang panggil habis. Supaya kita kata beli kopi sadik, beli sardin latin kau, beli barang latin kau, bila tulis luar tu tarikh luput dia tahun 203 204, mari 05 kat, walaupun ada lagi habis tu makan juga kat, tak perut lah kau panggil. Nak perut tak jadi kedai darah kau panggil. Begitu juga agama dia zaman dulu habis masa belakang dah. Lah ni agama Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh kerana manusia jenis kafir, punya dengki pun banyak, dendam pun banyak, maka dia nak timbul juga tu, nak timbul barang dia tak habis lagi masuk ni, maka hingga sampai dia buat kena kat orang lain pula. Orang lain yang dapat hidayah nak turut Nabi Muhammad itu akan nak habis, tuduh Nabi Muhammad begini tuduh Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, pengajian Nabi Muhammad, termasuklah pengganah lah ni, orang sarang pengganah lah, paksi jahat lah, macam-macam kataan-kataan yang digunakan oleh orang-orang yang dianggap cerdik tapi hakikatnya tolol bodoh. Itu maksudnya kata orang kafir ni sama ada jenis ahli kitab, hak mengaji, sama ada hak tak erti apa, lam yakun munfakin, orang ni terus menerus jadi kafir hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang pada mereka itu bayyinah. Mana orang ni kafir ni bukan kerana jahil dak, dia erti tapi sengaja dia jadi kafir. Nak mana? Begitu juga hak mengaji, hak tak mengaji. Sepatutnya kalau mau jadi kafir, kalau mu tak erti padahlah kalau mu kafir pun, tapi dah mu erti dah dengan Nabi Musa pun dak royak, Nabi Isa pun dak royak, Nabi Muhammad dak royak, dah erti molek dah kafir juga. Ini penyakit yang menimpa manusia, orang panggil barian wa adwan wa hasadan, kerana deki, kerana jahat, kerana jahil. Orang yang jahat ni satu macam juga.
betul-betul dah barang ni barang orang misal. Dia kata aku nak. Hok mu pun dah aku nak. Hok cerita masyhur dua orang duk bala, hok duk geruk-geruk larut tu. Orang ni kata kambing tu geruk-geruk. Kata burung kambing pu terbang. Aku kata ada burung. Ada burung pun dah aku kata kambing. Pula lelek terbang. Tapi dia aku kata kambing, nak kata kambing terbang pun dah aku kata kambing. Mana perangai orang. Hok tiap gocah. Kalau sama kapung gocah, sama kerajaan lah panggil perang. Hok tu lah yang gocah dengan perang ni. Itu nak rayaknya hak mana kafir ni bukan kerana tak reti, tapi puja nafsu. Rasulun min Allah yatlu suhban mutahharatan fiha kutubun qayyimah. Kata dia orang kafir ni dia kafir walaupun datang kenyataan. Kenyataan tu kenapa? Bayinah kenyataan hujah ni kenapa? Iaitu Rasul. Rasulun min Allah yatlu suhban mutahharah. Dalil yang paling besar atas muka dunia ni ialah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang tubuh Nabi itu pun dalil. Ucapan Nabi pun dalil. Tingkah laku Nabi pun dalil. Orang panggil Quran bergerak, kata orang sekarang. Quran bergerak. Hak di rumah kita ni Quran bertulis. Batang tubuh Nabi Muhammad tu sendiri Quran bergerak. Di mana dia pergi, benda apa dia buat, tingkah laku apa dia buat, semua boleh jadikan dalil bagi kita, boleh kita panggil agama. Tu dia. Sebab tu orang ngaji agama tak sudah ngaji kitab, kena mengaji Quran, dia kena mengaji hadis. Barulah sudah. Kalau tak jahat juga lepas pada tu habis ikhtiar lah. Orang sakit di hospital ni kerja dia nak cari kesihatan. Tukang sihat ni doktor. Bila doktor buat beri ubat habis ikhtiar dengan oksigen dengan apa mati juga. Doktor kata habis ikhtiar dah hangpa. Habis ikhtiar dah mati dah orang. Tapi ubat apa beri belakang dah ubat gomah jenis cocok jenis gapo. Lepas tu nak mati juga habis ikhtiar. Begitu kita nak suruh jadi baik kena mengaji agama. Pergi ke Mekah, kau pergi ke pondok, kau pergi ke Masjid, kau pergi ke mana. Lepas jadi jahat juga habis ikhtiar. Gua dia kat neraka lah maknanya. Rasulullah min Allah yatlu suhban mutahharah. Hujah yang paling baik sekali ialah Rasul. Kerja dia yatlu suhban mutahharah, membaca suhuf yang suci. Kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah baca Quran pada orang. Baca Quran, dan daripada pembacaan Quran itu orang mendengar ni reti. Khasnya orang-orang Arab zaman hari itu dengan sebab Quran yang bahasa Arab, orang mendengar apa orang Arab, maka dengan sendirinya orang yang mendengar dapat faham, tak payah ditafsir seperti kita ni. Kita baca Quran, lepas kita bermakna, lepas tu barulah wayak maksud. Itu dia. Sebab itulah dengan kederat baca Quran tajwid saja tak sampai ke mana-mana. Baik sikit pada tak erti lalu. Kita baca Quran dengan tajwid, dengan lagu, walaupun diberi hadiah pada kita, tu hadiah kerana pandai baca Quran. Lepas pada baca Quran tu dia mengerti atau tidak, kalau tak erti lagi, ada lagi ilmu hak dia kena ngaji lagi, iaitu tafsir Quran. Lepas tu menghayati Quran, banyak tangguh lagi. Hayati tu pula bertikap-tikap. Bukan senang dia duduk atas dunia ni. Baik, fiha kutubun qayyimah. Dalam suhuf itu beberapa kitab. Maksud kitab kita sini orang panggil bab lah. Kitab ni kalau sebut kita orang Melayu, kitab ni mana benda bertulis. Terjamuh kitab tu apa yang kitab. Kitab di sini tidak mesti benda bertulis. Bab tu, bab nikah, bab zakat, bab perang, bab tu, bab ni. Bab tu kutub. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab fiqh, kitabus salah, dalam sebuah kitab tu ada kitabus salah, kitab sembahyang, ada kitabuz zakat, kitab zakat. Padahal kitab sebuah je, tapi dalam kitab sebuah tu bermacam-macam kitab pula. Itu dia. Jadi kalau kita nak suruh dia faham tak, kita panggil bab yang bergerak, bab ekonomi, bab sosial, bab akidah, bab ibadah, bab muamalah, bab berperang, bab berdamai, bab nikah, bab cerah, bab peruano, bab jiran, bab suami, bab isteri. Jadi Tuhan kata Rasul mari dari langit tu wayak banyak perkara, dalam bab-bab tu banyak perkara untuk menyelamatkan hidupmu. Rasul ni wayak begini merupakan dalil. Maknanya Rasul dalil aku kira dah mai ke dunia ni. Dalil pula bukan dalil dengar saja tak, dalil yang bergerak. Boleh kita tanya dia, boleh kecek dengan dia, boleh mengaji, boleh apa semua sekali.
tiba-tiba kafir juga gak ambil ikhtiar tu yang kata aku. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tadi masalah kufur. Manusia kufur ni bukan kerana jahil, kerana dia tidak cuma tak dengar kata. Yang keduanya berpecah belah. Bila kita ni jadi ahli kitab, sama ada Yahudi hari itu, sama ada Nasrani, sama ada orang Melayu ni ada Quran, ahli kitab sebagai Quran, bapa berpecah belah. Kerana jahil ke kerana apa? Tak, dia kata, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak berpecah belah segala orang yang telah pun diberi kitab kecuali lepas pada datang pada mereka itu oleh hujah. Tok guru baik, ustaz baik, pensyarah baik, PhD berapa semua sekali, begitu aku begini bukan kerana jahil. Kerana degil lah. Orang tu ja'atumul bayyinah, orang tu telah pun didatangi oleh kenyataan, hujah, segala pengalaman, orang tu tahu belakang dah. Pecah juga, kenapa? Itu kan nafsu dah orang. Sebab itulah kita ada ulama al-khair, ada ulama usu. Ulama usu, ulama jahat kita kata. Apa boleh buat? Nabi sendiri pun sebut akhir dunia ni ada ulama usu. Dan Imam Ghazali dalam kitab dia masyhur Ihya Ulumuddin, juzuk awal lagi menerang ke banyak bahagian pada peluang yang dia beri pada takrif ulama usul dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kesimpulannya, baik orang jadi kafir, baik orang ni berpecah belah, bukan kerana tak erti apa, bukan kerana tak erti orang ni erti belakang dah, tapi dia tak tahu ilmu dia, bukan dia tahu nafsu dia. Tu yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Habis kata. Tu yang kata yang duk kafir sangat ni bapa. Aku suruh gapo gak? Berat mana gak benda aku suruh siapa kau kafir dengan aku? Ia berpecah belah alim ulama ni kan apa? Aku suruh gapo gak alim ulama berat mana nah dengan siapa berpecah belah ni kan apa? Tu kata tak ada. Sekarang yang aku minta pada dia. Banyak-banyak manusia atas muka dunia ni, banyak-banyak ilmu aku beri pada manusia nak kena minta ya. Wa ma umiru, tak ada benda yang disuruh, tak ada benda yang disuruh. Maknanya bila aku pera manusia, aku pera mu, aku nak suruh kerja kita panggil. Sebab mak kata nak suruh ni tidak boleh makan saja, nak suruh benda, suruh halih lembu, suruh basuh kereta, suruh tu, bukan berat sangat. Tu yang kata aku pera mu hai manusia, bukan pera sesaja dah, ada benda aku nak suruh. Apa dia? Dia abdullah. Wa ma umiru illa man huruf nafi, illa ni huruf isbat. Nafi isbat ni maknanya tak ada benda lain hak aku nak kecuali seninya, hak lain tak ada. Apa dia? Dia abudullah mukhlishina lahu-d-din, supaya manusia ni berabdi pada Allah dengan ikhlas. Tu je aku nak. Tiap-tiap manusia, Melayu kau, Cina kau, putih kau, mereka kau, aku nak pera di selama kini, aku nak sekara ya. Itu supaya dia jadi hamba aku, jadi koli aku, jadi boroh aku dengan ikhlas. Orang panggil ibadat ni maksudnya mengabdikan diri kepada Allah, tunjuk taat kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah yang tidak berbelah bagi, tidak berbelah dengan Tuhan gatek, dengan nafsu gatek, dengan syaitan gatek, dengan dunia gatek. Tak, nak ya, iaitu mukhlishina lahu-d-din, dengan ikhlas. Ikhlas makna tapis. Akhlasa yukhlisu ay naqa min asy-syawa'ib. Semayang baik, nikah baik, cerai baik, gapo biar tentu kerana Allah, ikhlas. Ikhlas maknanya apa? Bersih daripada segala campur syarat. Campur syarat dunia, semayang kerana Allah, tidak kerana apa? Tidak kerana tiru-tiru orang, tidak kerana takut-takut ke ayah, takut cikgu, takut tok tua ke. Biar tentu betul kerana Allah. Hak lain tak ada berlaku. Allahu akbar wal baqi asghar. Allah saja yang maha besar, hak lain kecil berlaku. Bila kita letak kerja Tuhan ni besar, kerja lain kecil berlaku, bertembung kerja kita dengan Tuhan, tolak kerja kita, ambil kerja Tuhan, bertembung kehendak kita dengan kehendak Tuhan, tolak kehendak kita, ambil kehendak Tuhan, walau belah mana jadi sekalipun, ketika tu baru apa kita ni hamba Tuhan yang ikhlas. Gaji kau tidak kita buat lagu tu, kalau lagu tu dah lama kini, alhamdulillah. Kalau lagu tu dah lama kini, kalau bertemu hak kita dengan hak Tuhan, kita ambil hak Tuhan, tolak hak kita, pokok kita kata hari Jumaat lah, situ ngajar, sini ngajar, situ kuliah, sini kuliah. Kita kata situ tak segi, sini tak segi, kerana malah dia gini. Arti bila bertembung kehendak Allah Ta'ala meminta kita mengaji,
atau minta kita mengajar, tiba-tiba kita malah gitu ya, tak ada sakit, tak ada unsur syar'i apa, maka kita buat kita tidak ikhlas nama kita. Ngayam tidak ikhlas, puasa tidak ikhlas. Setengah orang pergi balasa jenguk-jenguk tak ada orang, balik ke rumah. Apa balik? Tak ada orang, mayat. Lepas tu mayat di rumah tak mayat lalu. Kenapa tak ada orang? Orang ada, orang tak ada. Bila siapa tanya semayang lah. Pun nasi juga. Siapa tanya nasi, ada orang nak makan sekali, tak ada orang makan, pergilah perut lapar. Sebagaimana perut reti lapar, tak reti kenyang, tak perlu nasi, rohani juga lapar untuk nak bayar budi Tuhan. Tak kenyang balik rohani. Kalau kita tidak pergi Allahu Akbar, tunduk, rokok, sujud, mengucap asyhadu kau berapa, rabbi ufili kau berapa, Allah madinah berapa. Bila kita jamu rohani kita dengan semaya ni, ketika tu kenyang dah rohani kita. Berasa puas hati, ya Allah Tuhan aku, murid peru aku semalam, aku tidur nyenyuk. Tak khabar panggil pemati dah, tiba-tiba pagi ni hidup balik. Ini bukan kecil Tuhan. Aku bayar dah. Apa ni, apa rudimu semalam aku bayar dengan subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau mu kata 3 rakaat, aku semaya 3. Kalau mu kata 4, tapi alhamdulillah lah musuh aku semaya pagi 2 rakaat. Dia aku tunai dah. Dengan air semayanya molek, dengan niatnya betul, dengan sunat aku buat zikir pun ada, bayar. Lega hati kita. Kenapa? Boleh jamu rohani kita. Sebagaimana lepas makan nasi sedawat, lega. Kenapa? Perut kenyang, kita jamu dah dia. Sayurnya, nasinya, berapa apa semua sekali. Itu dia dulu. Ikhlas. Lepas tu, hasil daripada ikhlas tu, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Hasil daripada ya'budu ni wa yuqim. Orang panggil atas tafsir. Apa arti ibadat? Apa arti hamba diri? Nak sembahyang, nak zakat. Kalau hamba diri sembahyang badak, hamba lagu mana? Koli lagu mana? Koli hamba di koli toket tu. Tapi orang lain buat kerja belakang, kita duduk dia. Mu buat apa sini? Kerja. Kerja mana? Kerja dengan takut. Bapa orang kerja muda. Tak apa, tak kerja muda koli dia. Ada ke boleh jadi? Tak kerja tak apa, asalkan kita yang koli dia. Siapa dia nak bayar gaji kamu? Sebagaimana Allah Ta'ala akan bayar gaji kita di akhirat kelak, baru bayar gaji. Namanya syurga. Atas dunia ni baru bayar gaji sekali sebulan. Orang tak bayar gaji hari-hari. Orang bayar gaji ni, orang panggil boroh kerja hari, boroh hari atau berapa panggil. Kurang tarah dia. Orang nak semua kerja boroh yang bertulis, bertauliah. Gaji sekali sebulan. Sekali setahun ada bonus, ada hadiah. Orang pakat nak berlaku. Jadi atas dunia ni sekali sebulan kita boleh akhirat kelak 60 tahun. Kena 60 tahun barulah boleh gaji akhirat kelak. Go projek besar kan, projek besar ni orang tak ada boleh gaji hari-hari. Orang gaji hari-hari ni orang kapung. Ada kerja, ada gaji, tak ada kerja, tak pergi kerja, tak ada gaji. Ni tak jadi. Kita ni bos projek besar. Belah mana? Sebab itulah Tuhan bayar gaji sekali seumur hidup, iaitu bila mati dulu baru bayar gaji. Kita kata berat tak sah. Tak usah mayat, tak usah puasa. Engkau berat kan? Makan nak, minum nak, kecing nak, berok pun nak. Kalau dia kecing sekali kalut. Tak boleh berok sekali sembilan kalut. Hari-hari boleh kecing, boleh berok. Tidak merupakan nikmat yang besar. Sebab tu Islam ajar bila kecing berok, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza. Mujurnya Tuhan waktu bila perut aku air kecing, air berok tubuk. Kalau salih masuk makan boleh, nak tubik salih. Nak banyak. Takkan nak belah hari-hari lepas umur kita. Ini benda tu je. Kalau kita fikir tu nikmat besar, kecil berok pun nikmat ada. Ini tak sama makan minum lagi berapa. Wa ma umiru illa liya'budu. Tak ada apa hendak disuruh manusia kecuali sekara ya, itu berabdi kepada Allah. Caranya yuqimus salat, sembahyang dengan cermat, mendirikan sembahyang. Terjemah kita biasa mendirikan sembahyang. Amba tak boleh terjemah bahasa sama-sama gitu. Amba terjemah lalu wa yuqimus salat, sembahyang dengan cermat. Kerana aqama yuqimu ni maknanya sasilah dia dalam tafsir Maraghi itu disebut yuqimus salah, maknanya sembahyang dengan cermat. Sebagaimana Arab Badui itu disebut aqamal uda. Kalimah aqama dalam bahasa Arab ni belum pada mari as-salat ada al-ud. Aqamal uda, memperbetulkan kayu. Orang Arab zaman hari itu hidup dia dengan menggunakan anak panah. Nak perang ke nak buru ke dia guna anak panah. Supaya anak panah dia belacar molek, pergi ke tempat target dia, kena betul bau dulu. Bau tu kena jaga molek. Bau tu jenis liuk. Dia tarik kuat mana pun dia boleh liuk, tidak patah. Anak boleh ke liuk ni dah. Orang Arab pergi dalam bukit mana, gua pergi bukit mana, dia tengok pohon kayu hak dia nak buat bau. Kalau jumpa kat
dia jaga jiru. Dia buang dah hak orang panggil dah persik, hak duri, hak dah dia buang jep pas dia ulang kita tengok sekali seminggu sekali sebulan supaya batang kayu ni naik molek. Siapa tanya tertentu dia catah. Setelah dia buang dah waktu duduk tu buang dahan ni duri tu dia supaya kayu ni betul molek. Bila catah dia jemur tengah panas pula. Jemur tengah panas. Lepas tu dia bau dia itu dia ini. Belah jap molek baulah dia buat bau panas. Usaha mu jaga batang kayu cik dia pelarok sampai ke boleh bau ni orang panggil aqamah ni. Aqamah lagu tu juga mu kena semaya. Mu kena buat semaya. Semaya tu kena cermak sebagaimana mu cermak jaga anak kayu hak mu buat bau. Itu mana aqamah. Sebab tu aqamah kan makna berdiri. Makna semaya dengan cermak. Wa yuqimus salata, semaya dengan cermak. Cermak lagu mana? Cermak lagu ni zahir batin. Hak zahirnya tahu tayak kita panggil. Akak tangan betul, rokok betul, sujud betul. Akak tangan tu biarlah akak tangan, jangan amat lalak yang piang akak tangan jangan, itu amat lalak orang panggil. Akak tangan ni akak betul, orang panggil ibu jari cuping telinga kau berapa hak tok guru ajar tu betul malak. Jangan akak kokso jangan. Begitu juga akak kian. Akak dia tu berseloyo setengah tu berseloyo. Setengah tu gitu gini, macam-macam pasal lah. Begitu juga rokok tu setengah tu kepik. Sepuluh apa yang prik tahi apa namanya lutut 12 kepik tak betul. Dia betul molek tok tangan molek apa nama ni belakang tu kepala tu biar jangan tanah tunduk lah bawah, jangan cakung lah kata biar garisan belakang dengan kepala sama molek. Tu panggil cermat. Pasal Allah alhamdulillah bikin bangun nak akak tangan akak molek. Kau tak siap akak tak usah. Akak mari piang mari akak bergerak supaya amat lalak. Itu bukan jalan Islam. Syafi'i pun tak ada, Hanafi pun tak ada, Maliki pun tak ada. Hak adanya jahili. Bahasa mazhab jahil. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, hak yang kelimunya jahil. Begitu juga sujud. Sujud letak tangan di mana, letak dahi di mana, setengah tu tungging. Tangan tu tok sikung. Jangan letak tangan waktu sujud serupa dengan tanganmu ketika nak akad terkebir. Tangan kita waktu kita nak akad terkebir letak mana, maka waktu sujud pun tak lagu tu lah tangan kita tak sama situ. Dekat dengan telinga kita, dekat kepala kita. Jangan letak luar rata. Laksana tak ada peraturan sembahyang. Sembahyang ibadat. Ibadat ada disiplin dia, ada peraturan dia. Tak boleh kacau. Itu hak yang zahir. Teh ayat kita juga baca teh molek. Teh tu baca serupa dengan Nabi Muhammad baca. Kalau Nabi Muhammad baca, supaya Jibril ajar dia. Sebab itulah tak boleh kita baca lebih kurang jangan. Kena ada tok guru dia. Waktu tok guru ajar kita tahu tu kena tengok mulut dia tu, bibir mulut duk duana, gigi dia letak duana, lidah dia letak duana, za lagu mana, zai lagu mana, za lagu mana. Itu biar kita tengok mulut tok guru bagi membuktikan makhraj. Tempat keluar huruf tu. Kerana kita ABC tak ada makhraj. Cina, Melayu, Arab, Inggeris ABC tu betul kata kaki habis. Kalau orang putih, kalau cakap Inggeris orang Melayu, kita boleh cek ini Melayu kecak lagu ni. Kalau orang Cina kecak, kita boleh cek Inggeris ni Cina ni. Kalau orang Arab ni Arab ni. Kenapa? Dia tak ada ilmu tajwid tak ada dalam Inggeris. Yang ada tajwid ni hanya dalam Quran. Sebab tu orang Cina, orang Melayu, orang Inggeris, orang apa bila baca Quran betul, orang tak boleh cek dia ni Arab ke Inggeris. Tak boleh cek. Kenapa? Makhluk tu betul ada. Tu cermak begitu semua nak bekal nak berdepan dengan Tuhan akhirat pula. Itu hak gian zahir. Hak gian batinnya pula makan minum kena cermat nak semaya. Makan minum hak kita makan nasi, makan berapa biar tentu makanan halal. Dengan rasuah jangan. Mata kau nak pergi juga boleh juta ke 100,000 ke apa seronok kita. Pandai cari duit dengan rasuah. Pagi ke mana? Dia beli beras. Dia beli teh. Balik rumah makan buat balik beras ke bini dengan duit rasuah. Mu sembahyang sudah tak terima, mu pergi haji mu tak terima, gapo hak mu buat tak terima. Kenapa? Mu tidak yuqimus salat. Mu tidak cermat dalam sembahyang. Asal boleh makan isi penuh perut sudahlah. Halal harap dulu gilah. Tu mu kata aku tak sel aku nak sembahyang ni cermat zahir batin. Zahirnya sembahyang apa tiada ayat tu, batinnya makan minum tu mesti betul. Makan minum mesti duit halal. Rumah tangga mu tempat duduk mesti duit halal. Kereta mu pakai mesti duit halal. Tanah mu beli tapak rumah mesti duit halal. Cara lagu ni para hadis pun dunia ni selamat. Nak selamat tak nak gegeran moga orang tu tak curi, nak curi
Nak curi apa kau nak makan? Makan pula semaya tak terima pula. Bila semaya tak terima, haji tak terima, akhirat kelak mu nak masuk surga okey tak boleh. Bila tak ada gapo sekarang, masuk neraka dah jawabnya. Jadi menyebabkan orang tak jadi nak rasuah. Tak jadi nak curi, tak jadi nak orang panggil nak gapo nak menggelakkan duit negara, tak jadi nak menyalahgunakan duit negara. Tak ada. Ni orang panggil membangun bersama Islam. Membangun Islam tak artinya jok dia kapur siapa ke kerajaan, siapa ke orang politik, semua jaga Islam. Barulah sembahyang dia diterima dunia akhirat. Perangai dia molek akhirat kelak masuk syurga. Gapo rugi kita dapat 40 tahun. 60 tahun je kita buat. Lepas tu masuk kubur, Tuhan jamu lalu kita syurga berapa. Apa susah? Bui pahamai lagu ni insya-Allah baru hati orang betul-betul yuqimus salat. So wa yu'tuz zakat. Yu'tuz zakat. Sebagaimana semaya ada kalimah yuqimu, zakat juga ada yu'tu. Allah Taala boleh sebut apa ni la mukhlisin lahu din hunafa wa yusallu wa yuzakku. Zakah yuzakki. Apa nama ni? Yuzakku. Wa yu'tu zakah. Kalau buat yu'tu, tukar zakah jadi yuzakku, boleh juga. Tapi apa tu tak guna lagu. Dia tidak kata ya'budullah mukhlishin lahu din wa yusallu wa yuzakku. Boleh sangat. Tapi tu yang tak guna perkataan itu. Dia pelapik dengan yuqimu untuk salat, lapik dengan yu'tu untuk zakat. Yuzakku beri zakat. Yu'tu maknanya memberi, membawa, cari orang kata mana orang miskin, mana orang susah. Yu'tu maknanya memberi, bawa zakat ni pergi ke rumah orang tu, rumah orang ni. Artinya orang kaya ni dia jangan sedap duduk rumah saja. Dia dah mau kaya kat congok duduk rumah besar, rumah ada ekor, orang pakai gi beri ke setengah-setengah pakai gi tak kucik pintu apa semua sekali. Jangan. Bila mu ada harta mu kena yu'tu, mu kena beri. Cari di mana orang miskin. Kalau orang miskin pergi cari sama masalah. Tapi kalau tak ada orang miskin pergi ke rumah mu kena cari. Panas sangat nak hidup atas bumi. Kalau tak hidup tak apa, buat bumi sendiri. Tak apa, buat bumi sendiri, buat langit sendiri. Istihar saya Tuhan. Tak apa. Tapi selagi mu duduk atas bumi aku, mu duduk bawah ukut langit aku, mu duduk isap udara aku, mu kena buat kerja dah kaya bila boleh pitik, ada orang zakat, dan zakat ni mu kena buat pergi rumah orang tu, rumah orang ni, rumah orang tu. Tu dia. Barulah orang panggil kita bersimpati dengan miskin, dan orang miskin tidak ada niat nak ropok umum, nak curi umum. Kenapa? Mu cari dia. Mana manusia bila kita cari dia, bila kita repitih nak kau badang cari rumah orang tu, lepas tu dia nak meropok juga? Tak ada. Kalau ada juga boleh kerak tekak mana. Jahat tu. Wa dzalika dinul qayyimat. Inilah agama yang betul. Inilah cara hidup yang betul. Din kita panggil agama atau orang panggil cara hidup. Cara hidup yang betul itulah. Hidup mutas dunia ni berabdi kepada Allah, dan tanda abdi kepada Allah ialah semaya dengan cermat, zakat, bui cari orang ni zakat. Allah kalau kita baca sejarah zaman dulu, dan tak sebab sejarah zaman dulu lah. Kemari dulu. Dua kawan kita daripada Afrika Selatan, daripada Soweto, daripada Cape Town, Afrika Selatan. Orang kulit hitam. Dia keturunan Melayu zaman hari tu. Waktu Belanda ke berapa ambil orang daripada Pulau Batam, Indonesia, namanya Tok Guru Yusuf, Haji Yusuf. Kubur dia lah ni. Dia pergi ni kena buat negeri lah. Sepuluh orang buat daerah lah ni. Yang hari itu Belanda ke Portugis ke buat Tok Guru Yusuf ni buat negeri kerana orang ni berpolitik, melawan. Kerana Tok Guru Yusuf ni melawan penjajahan Belanda. Artinya hok duk lawan-lawan ni bukan orang nasionalis. Orang Tok Guru lawan. Bila Tok Guru ni kena colek, kena apa ni, kena buat daerah di Afrika Selatan, di Soweto, maka Tok Guru pergi ke mana pun jumpa kan dia dakwah. Dia dakwah. Akhir sekali anak murid dia, pengikut-pengikut dia orang Islam tu, baik Melayu, baik pun black, berapa ni dia Afrika, jadi Islam politik belaka. Walaupun penduduk Islam di Soweto di kabarnya 2% ya. Tapi dalam parlimen orang dia lebih kurang 50 orang, kira 20%. Dan hok jadi menteri-menteri dalam kabinet tu, menteri keuangan, adalah 4-5 orang menteri keuangan, menteri pelancongan, menteri apa lagi, orang Islam. Dia mengikut orang pergi yang kata orang sana lebih, orang Melayu di Afrika Selatan jauh ke depan, lebih kurang 20 km lebih depan dia. Kenapa? Dari segi ekonominya dia kukuh, dari segi politik dia kukuh, dia terhormat. Orang Melayu di Soweto ni dia hormati kerana cerdik-cerdik, bijak-bijak, dia orang kaya-kaya belaka.
pucanya kada Tok Guru Haji Yusof ni, Tok Guru Yusof ni diambil oleh Belanda Pulau Batam ni, orang jenis politik yang menyebabkan Belanda serabut perut dengan dia takak wagi ketok situ siapa sana dia buka cawangan tu, cawangan sini je, cawangan pah kita panggil dia ni kan. Tok Guru yang mempunyai kepertian awal. Jadi di Belanda hari tu pun dia melawan Belanda bukan orang nasionalis. Tok Guru di Malaysia ni pun kita panggil pimpinan ulama, orang Tok Guru ni lah ia memperbetulkan agamanya ikhlas lillahi ta'ala. Dia menyebabkan tak boleh ceramah, tak boleh serabut perut dia, nak ceramah tak boleh. Dia memang takut terbuka bodohan dia, takut terbuka cerdik kita. Tak lama dia muka Tuhan SWT lalu takkan nak ikut dia sama-sama, ada yang kita pula. Wadhalika dinul qayyim. Dia kata inilah cara hidup yang betul. Cara hidup atas dunia betul ialah mu semua jadi hamba Tuhan, sembahyang dengan cermat, zakat nak cari orang lah, barulah orang panggil dunia ni aman damai. Orang nak ceramah, orang nak curi pun tak ada, kata baik curi pun nak makan, bila perut yang kenyang sembahyang Tuhan tak terima, buat apa dia? Maka orang sendiri tak jadi nak curi, tak jadi nak rasuah, tak jadi nak gelap duit negara. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah pagi besok beramai-ramai kita pergi di Padang Merdeka Tepada Bay, bawalah sepatu. Bawah ni para hadirin semua, bawah kita ada demonstrasi aman lah kita panggil. Demonstrasi aman nak tunjuk bantahan kita pada kejahatan bos. Dia pagi ni kita tengok internet Pakak Maruh Habilicinya Pakak Maruh Habilicinya ke Amerika nak tunjuk something dia turun bawah tu berhenti sekejap, kita pakat berdiri doa pada Allah Ta'ala sekejap, seminit dua.